Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Hadirin yang dihormati, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam majlis ilmu di mana kita akan mengadakan perbincangan bersama saya, Siti Nurana dan juga ahli-ahli panel yang lain pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini berbagai penemuan dan rekaan baru telah berjaya dilakukan. Ia menghasilkan pelbagai jenis produk makanan kesan interaksi dengan kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan ini melahirkan implikasi yang positif dan negatif. Dari aspek positif, ia menyumbang kepada pertumbuhan produktiviti negara dan memberikan pilihan makanan yang bervariasi kepada warga pengguna. Manakala, dari segi negatif, ia menimbulkan keraguan apabila terdapat sebilangan pengusaha yang tidak mengambil kira etika pemakanan yang halal lagi bersih atau yang dipanggil halalan thayyiban, sehingga tercetusnya persoalan halal haram di kalangan warga pengguna Muslim. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya memperkenalkan ahli panel yang pertama, Saudari Nur Atikah Natasha binti Rosidi yang merupakan salah seorang wakil daripada Jabatan Agama Islam. Yang seterusnya, ahli panel yang kedua ialah Saudari Anasrinah binti Jalaluddin yang merupakan salah seorang wakil daripada JAKIM. Ahli panel kita yang ketiga pula ialah Muhammad Faris bin Rosli yang merupakan jawatan halal eksekutif dari syarikat Faizah. Dan panel kita yang terakhir, Saudara Muhammad Iqbal Daniel bin Nur Hisham yang merupakan jawatan pensyarah dalam bidang diplomat pengurusan industri halal dari College Profesional Baitul Kuala Lumpur. Sebelum kita mulakan, saya ingin memberitahu serba sedikit tentang istihalah. Teori istihalah akan digunakan untuk dianalisis sebagai instrumen purifikasi alternatif terhadap beberapa penghasilan produk makanan. Aplikasi teori ini dapat dinilai berasaskan kerangka teori istihalah yang dibincangkan. Pengkaji hanya akan memfokuskan kepada beberapa persoalan teknikal dalam penentuan halal haram tersebut, seterusnya mengaplikasikan beberapa model teori istihalah yang berkaitan dengan isu kajian daripada perspektif fiqh. Ia dilakukan tanpa melibatkan kajian makmal yang mendalam. Ini adalah kerana pendekatan tersebut memerlukan kepakaran yang tinggi dan pemerhatian yang teliti. Justru, pengkaji hanya mendapat maklumat daripada hasil temubual dan penulis para saintis. Okey, baik. Sekarang kita akan mulakan dengan ahli panel kita yang pertama, Saudari Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atikah Natasha binti Rosidi, wakil panel yang pertama. Okey. Hari ini saya akan mengupaskan mengenai isu keraguan apabila terdapat sebilangan pengusaha yang telah mengambil kira etika pemakanan yang halal lagi bersih atau dinamakan sebagai halal dan thayyiban, sehingga mencetuskan persoalan kepada pengguna atau rakyat pengguna Muslim mengenai halal dan haram di kalangan warga pengguna Muslim. Isu yang saya akan mengupaskan yang pertama ialah berkenaan dengan penghasilan produk makanan. Okey, kalau kita dengar berkenaan dengan produk makanan, jadi kita akan fikir iaitu dengan cara penghasilan produk, pembungkusan produk atau cara penyimpanan produk. Macam mana cara penghasilannya? Jadi dekat situ pada zaman sekarang ini orang akan fikir halal. Kalau kita tengok pada zaman dahulu tidak terlalu tekan berkenaan dengan halal atau
haram. Tapi dengan keadaan zaman kita yang canggih sekarang, pengguna Islam banyak menekankan berkenaan dengan halal dan thayyiban. Okay. Kenapa pengguna Muslim menitik beratkan berkenaan dengan halal dan thayyiban atau pada makanan? Kerana kita mempunyai teknologi yang canggih dan pelbagai jenis makanan yang dihasilkan oleh pelbagai jenis kaum dan pelbagai jenis orang. Sama ada makanan yang dijual tu halal atau haram. Maksudnya sekarang makanan yang halal pun orang bukan Muslim yang menjualkan. Jadi pengguna Islam sekarang mempunyai sikap keraguan yang tinggi. Sebab macam orang kata apa benda makanan yang kita makan yang mengalir dalam badan kita, dia dah jadi darah daging kita. Bagi orang Islam, halal dan thayyiban ni sangat penting sebab dari dulu lagi kita memang menitik beratkan berkenaan dengan halal dan thayyiban. Itu saja daripada saya berkenaan dengan isu halal. Kita serahkan pada moderator kita. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Di sini saya ada satu soalan di mana apakah hukum memakan daging import yang asalnya sudah mendapat cap halal. Kemudian baru-baru ini kita diviralkan dengan status halal itu tipu. Mohon pandangan hukum. Okey. Berkenaan dengan status daging import umat Islam yang telah memakan daging import sebelum timbul isu syubhah. Macam mana kita tahu syubhah atau keraguan daging import yang berlaku baru-baru ini, maka hukumnya adalah dimaafkan atau tidak haram bagi kita sebab kita tak sengaja. Kita dah makan benda tu baru kita tahu benda tu haram. Perkara ini berdasarkan dalil-dalil syarak yang memberikan hukum berdasarkan kepada keadaan asalnya iaitu halal sehingga terbukti yang mengubahkan serta diberikan keuzuran dan keringanan dalam perkara yang tidak disengajakan. Sebab benda ni kita tak sengaja. Bukan kita sengaja macam kita dah tahu benda tu haram. Lepas tu kita sengaja makan. So benda tu tak dijatuhkan, dia dijatuhkan hukuman haram. Kalau kita tak sengaja baru benda tu tak jadi haram kat kita. Sebab kita tak tahu. Okay. Macam dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik atau makan yang benda-benda yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Allah SWT memerintah kepada umatnya untuk mencari sumber rezeki yang paling baik atau yang halal. Setiap makanan yang dimakan akan menjadi darah daging kepada seseorang. Macam saya cakap tadi, apa benda yang makanan yang kita masuk ke dalam kita punya badan, dia dah menjadi darah daging kita. Hal ini, jika seseorang memakan makanan yang haram dan syubhah, maka hatinya akan menjadi gelap. Dia tahu benda tu, macam contohnya kita tahu orang cakap makanan tu halal. Tapi dekat hati kita, kita cakap kita ragu-ragu status halal dia. Kita ragu-ragu benda tu halal ke, benda tu ke haram. Kita tak perlu nak makan sebab dalam hati kita dah ada keraguan. Kalau kita makan juga, dia dah jatuh haram kat kita dan
nescaya azab neraka bagi kita. Sabda Nabi SAW, riwayat Muslim 107, sesungguhnya yang halal itu jelas dan haram, itu pun jelas. Di antara kedua-dua terdapat perkara yang syubhah atau samar-samar atau keraguan yang tidak diketahui oleh orang banyak, maka siapa yang takut terhadap syubhah bererti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebab tu kita cakap benda yang kita keraguan atau syubhah lebih elok kita elakkan. Okey. Berbalik kepada hukumnya makan daging yang diimport atau menggunakan logo yang halal palsu tu, secara asasnya berkenaan dengan pengambilan makanan daripada daging haiwan sembelih dan buruan, ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi menyebut sesuatu kaedah bahawa hukum asal bagi daging haiwan sembelih adalah haram. Melainkan dipastikan terlebih dahulu kesemua haiwan tersebut telah menepati syarat sah sembelih yang ditetapkan oleh syarak. Riwayat Sahih Muslim. Merujuk kepada konteks di Malaysia, keyakinan pembeli sudah dibina di atas kejelasan logo halal oleh JAKIM dan pihak-pihak yang lain diiktirafkan pada bungkusan daging. Okey, macam kita kat Malaysia kita dah tahu. Kalau kita nak pastikan benda tu halal, kita dah tahu ada logo yang dikeluarkan oleh halal oleh JAKIM. Logo halal yang diletakkan pada setiap pembungkusan makanan sama ada bersifat mentah atau yang telah diproses amat membantu umat Islam dapat memastikan status halal sesuatu produk makanan. Hukum asal memakan daging import yang telah mempunyai logo yang telah dikeluarkan oleh badan-badan berautoriti adalah halal kerana ia telah mematuhi prosedur operasi standard persijilan halal yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kemajuan Islam ataupun JAKIM. Hukum asal tersebut akan kekal sehingga terdapat bukti atau dalil yang mengubahkan atau menukar keadaannya. Ini berdasarkan kaedah fiqh yang telah ditetapkan oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Syuyuti. Pada dasarnya sesuatu hukum kekal mengikut hukum asalnya. Okey. Kesimpulannya kat sini, berdasarkan umat Islam yang telah memakan daging import, sebelum timbulnya isu syubhah daging import yang berlaku baru-baru ini, maka hukumnya adalah dimaafkan atau tidak haram baginya. Perkara ini berlandaskan dalil-dalil syarak yang memberi hukum berdasarkan kepada keadaan asal iaitu halal sehingga terdapat bukti yang mengubah dan memberi keuzuran dan keringanan dalam perkara yang tidak disengajakan dalam syarat penelitian melalui logo halal pada paket pembungkusan sudah dilakukan terlebih dahulu. Okey, itu saja keterangan saya berkenaan dengan daging import. Saya bagi semula kepada moderator kita. Terima kasih panel yang pertama, Saudari Atika atas jawapan tersebut. Okey, kita teruskan lagi dengan ahli panel kita yang kedua iaitu Saudari Ana. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Seterusnya kita pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, berdasarkan statistik JAKIM, hampir 80% daripada pengusaha industri makanan di Malaysia terdiri daripada bukan Muslim. Okey. Mereka ini mendominasi semua aspek dalam
yang termasuk dalam penyediaan, pemprosesan dan pemasaran produk makanan halal. Okey. Di sini mengakibatnya timbullah keraguan di kalangan pengguna Muslim. Ini kerana persoalan halal haram melibatkan prosedur yang rumit dan bukan setakat aspek dari segi kebersihan semata-mata. Okey, seterusnya seterusnya ialah isu-isu dia. Okey, yang pertama adalah isu whey yang diambil dari sumber binatang yang digunakan sebagai ejen tambahan dalam susu ramuan bayi dan juga makanan yang diproses. Okey. Isu yang kedua adalah iaitu isu gelatin yang diperolehi daripada binatang yang digunakan dalam pembuatan serta pemprosesan jeli dan juga agar-agar. Seterusnya ialah isu plasma darah yang digunakan sebagai ejen tambahan dalam makanan seperti berbola ikan, yogurt dan juga seumpamaannya. Okey. Seterusnya ialah isu penggunaan arak dan juga alkohol sebagai perisa makanan dan juga yang berasaskan dengan rambut manusia sebagai bahan penambahan makanan dalam pelbagai jenis seperti roti, pizza serta perisa makanan yang tidak manis. Okey. Dan yang akhir sekali ialah isu ternakan ikan air tawar yang diberi makanan rebusan organ khinzir di sekitar ini berlaku di sekitar Perak, dan juga penghasilan roti H-alpha yang kotor serta tidak menepati GMP. Okey. Itu saja yang isu-isu yang berkaitan dengan kita punya tajuk pada malam ini. Okey, seterusnya saya serahkan kepada moderator kita. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Saya ada sedikit soalan terhadap panel kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan isu tasyabuh? Okey, terima kasih atas soalan itu. Okey, isu tasyabuh. Okey, dalam isu ini kita tidak diharuskan memberi nama makanan ataupun minuman yang halal dengan menggunakan nama yang haram yang telah dikenali oleh orang-orang yang bukan Islam ataupun golongan fasik. Okay, hal ini kerana terdapat sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menyerupai sesuatu kaum maka dia terdiri daripada kalangan mereka. Okey, seterusnya ialah Syekh Mullah Ali Al-Qari telah mengulas hadis ini berkata, sesiapa yang menyerupai golongan kafir seperti pada pakaian atau selainnya, makanan ataupun minuman, maka ini merupakan sebahagian daripada mereka pada dosa dan juga kebaikan. Okay. Sekiranya sekumpulan manusia itu berkumpul lalu mereka menghiaskan majlis-majlis mereka dengan mendatangkan bahan-bahan minuman dan juga bekas-bekas air serta mereka menuangkan di dalam al-sakajabin. Kemudian ada di antara mereka yang menjadi penuang air yang berpusing di sekitar mereka dan memberi minuman kepada mereka, maka mereka yang demikian itu adalah haram hukumnya kerana menyerupai golongan ahli fasik yang berbuat keburukan. Sekalipun air yang diminum itu adalah air yang halal. Okay, kesimpulannya hukumnya adalah haram. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari
Ana atas jawapan itu tadi. Okey, kita teruskan pula kepada panel kita yang ketiga iaitu saudara Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya akan teruskan dengan kaedah-kaedah fiqh yang bersangkutan. Sebelum tu ada apa-apa soalan tak berkenaan dengan kaedah-kaedah fiqh? Saya ada satu soalan yang ingin ditanyakan oleh Alhamdulillah. Masih. Apa dia soalan tu? yang pertama adalah apakah kaedah fiqh yang bersangkutan dalam aplikasi istialah dalam produk makanan? Oh, baik. Terima kasih atas soalan. Kaedah fiqh yang pertama adalah sesungguhnya bahan najis apabila berubah keadaannya, maka ia dihukumkan sebagai suci. Baik, salah satu kaedah penentuan halal haram sesuatu bahan adalah melalui istihalah. Istihalah ini seperti yang dikatakan oleh moderator kita tadi, iaitu bermaksud berubah sifat sesuatu dan tabiatnya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Suatu bahan yang asalnya adalah haram atau najis berubah menjadi halal dan suci melalui kaedah ini. Ini kerana kaedah ini telah menyucikan bahan yang asalnya haram kepada halal. Baik. Najis dan kotoran merupakan sebahagian daripada elemen yang diharamkan oleh syariat Islam. Hal ini kerana setiap najis adalah sesuatu yang diharamkan, tetapi tidak semua yang diharamkan oleh Allah SWT adalah najis. Allah SWT menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Allah berfirman yang bermaksud menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang kotor. Ibn Taymiyah menjelaskan daripada ayat tersebut, setiap perkara yang memberi manfaat adalah suci, manakala setiap yang mendatangkan kemudaratan adalah kotoran. Ini bersesuaian dengan kaedah fiqh, iaitu maksudnya sesungguhnya pengharaman berkitar seiring dengan kewujudan dan ketiadaan kemudaratan. Berdasarkan kaedah tersebut, pengharaman berkait rapat dengan wujudnya kemudaratan. Sebagai contohnya, pengharaman bangkai, seterusnya darah, seterusnya khinzir dan seumpamanya. Namun apabila tiada lagi kemudaratan, maka tiadalah pengharaman. Baik, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan? Ahli panel yang lain? Okay, Assalamualaikum. Saya wakil pada ahli panel yang pertama ingin bertanya, kita ada dengar bahawa pada permukaan kek agar menjadi lembut, mereka menyapukan arak kepada kek tersebut. Apakah pandangan ahli panel dan apakah kaedah yang bersangkut paut dengannya? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Baik, untuk menjawab persoalan itu, kaedah fiqh yang bersangkutan ialah setiap penggunaan banyak yang memabukkan, yang sedikit juga adalah haram. Baik, kaedah ini digunakan dalam isu pencampuran makanan dengan arak. Para ulama bersepakat tentang pengharaman penggunaan win ataupun arak untuk penggunaan dalaman ataupun makanan sama ada dalam kuantiti yang banyak ataupun sedikit. Kaedah ini disandarkan kepada hadis Nabi SAW yang bermaksud setiap yang memabukkan adalah arak. Setiap penggunaan banyak yang memabukkan, yang sedikit juga adalah haram. Kesimpulannya, apabila sesuatu makanan itu dicampurkan dengan arak, yakni yang memabukkan, tidak kiralah kuantitinya banyak maupun sedikit, hukumnya adalah haram. Sekian daripada saya, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya dah faham. Okey, saya ada soalan untuk Cik Faris. Okey, soalan dia ialah
Enzim dan juga serbuk plasma adalah antara bahan penambahan makanan yang bersumberkan daripada darah haiwan. Okey, apakah pandangan ahli panel terhadap pencampuran enzim dan juga serbuk ini terhadap makanan dan juga apakah kaedah yang bersangkutan dengannya? Okey, boleh jelaskan? Baik, terima kasih atas soalan. Secara asasnya terdapat beberapa pandangan berhubung penggunaan enzim dan serbuk ini. Jumhur menegaskan penggunaan darah adalah haram secara mutlak sama ada sedikit ataupun banyak dan ia tetap dikira sebagai najis. Ia selari dengan pengharaman darah secara umum. Kaedah fiqh yang berkaitan dengan isu ini adalah yang bermaksud apabila bercampur di antara halal dan haram ataupun harus dan haram dilebihkan kepada haram. Ia disandarkan pada hadis Nabi SAW yang bermaksud apabila bercampur di antara halal dan haram dilebihkan haram ke atas halal. Maka dengan itu penggunaan enzim dan serbuk ini bersumberkan darah adalah haram dan dikategorikan sebagai istihalah fasidah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga, Saudara Faris. Okey, kini tiba giliran ahli panel kita yang terakhir iaitu Saudara Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada monitor dan saya ahli panel yang keempat Muhammad Iqbal Daniel bin Hisham ingin menerangkan fatwa semasa daripada ulama. Okey, yang pertama adalah pandangan ulama berkaitan istialah. Okey. Ulama bersepakat untuk menerima konsep istialat sebagai satu proses ataupun alat penyucian bahan bernajis atau haram lah. Walau bagaimanapun, ada beberapa ulama berselisihan dari konsep pemakaian proses tersebut lah. Ada ulama yang menghadkan pemakaiannya kepada kes-kes dan syarat tertentu sahaja. Untuk memperluaskannya lagi lah. Dan kita ada beberapa ulama yang memakai beberapa mazhab lah. Yang pertama adalah daripada mazhab Hanafi dengan Amali lah. Dan kedua mazhab ini berpendapat istialat merupakan salah satu proses yang membolehkan satu bahan yang bernajis menjadi suci sama ada daripada terjadi secara semula jadi ataupun melalui perantaraan seperti pencampuran bahan lain lah kepada bahan pada pemakanan yang bernajis tu ataupun haram tu lah. Dan juga menggunakan aktiviti lain seperti cara pembakaran pada kulit ataupun arak lah. Okey, bagi mazhab Syafi'i dengan Hambali, mereka ini tidak menerima istialat ini sebagai satu penggunaan lah. Mereka berkata benda yang najis tidak menjadi suci dengan berubah sifat bentuk benda tersebut lah. Dan bagi mazhab Syafi'i juga, perubahan daripada sesuatu yang haram kepada suci ataupun halal hanya semula jadilah. Hanya berlaku pada 3 perkara iaitu arak yang bertukar menjadi cuka secara semula jadi. Yang kulit bangkai binatang selain anjing dan babi menjadi cuci apabila disamak ataupun sesuatu yang berubah menjadi binatang hidup seperti bangkai berubah menjadi ulat kerana terjadi sesuatu kehidupan. Yang seterusnya kita tengok daripada fatwa pula. Di Malaysia kita menggunakan fatwa yang daripada mazhab Syafi'i lah yang menolak konsep istialat sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan juga Amali. Okey, yang pertama adalah
Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa kali ke-26 yang bersidang pada 7 ataupun 8 Mei 1990 telah membuat keputusan bahawa keju adalah harus dimakan dengan syarat enzim yang digunakan sebagai campuran dalam perbuatan adalah yang diperolehi daripada tumbuhan-tumbuhan ataupun kulit. Sekiranya binatang tersebut hendaklah disembelih menurut cara Islam lah. Okey. Yang kedua, muzakarah khas Jawatan Kuasa Fatwa pula yang bersidang pada tahun 1990 memutuskan bahawa penggunaan proses bioteknologi dalam menyediakan makanan dan minuman hendaklah minuman yang menggunakan DNA babi adalah bercanggah dengan hukum syarak dan hukumnya adalah haram untuk dimakan dan juga diminum. Okey, yang ketiga, muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan. Okey. Hal ehwal agama Islam yang kali ke-73 lah di Malaysia yang bersidang pada tahun pada 4 ataupun 6 April 2006 telah berbincang status kecucian ikan yang diberi makan tidak halal. Kat sini muzakarah telah memutuskan bahawa ikan yang dipelihara di dalam kolam ataupun ternakan ataupun seumpama dengannya adalah haram dimakan sekiranya ikan tersebut sengaja dipelihara dalam air yang najis atau sengaja diberikan makanan yang najis seperti daging babi, bangkai ataupun sebagainya lah. Mungkin setakat itu saja daripada saya. Ada sebarang soalan ataupun pertanyaan? Assalamualaikum. Saya nak bertanya soalan kepada Muhammad Iqbal. Boleh tak Iqbal terangkan konsep istihalah yang dipegang oleh mazhab Hanafi dan Maliki sampai ulama-ulama timur tengah menggunakan mazhab tersebut? Okey, dengan pertanyaan daripada panel yang ketiga tadi. Okey, jika dilihat daripada faktor-faktor ulama Timur Tengah, didapati mereka memakai pandangan mazhab Hanafi dan juga Ahmad Maliki dalam erti kata untuk memperluaskan penggunaan istilah ini dalam negeri mereka lah. Kerana kat negara sana terdapat banyak non-Muslim lah, lebih daripada Muslim lah sendiri. Okey, dengan itu mereka menggunakan pandangan-pandangan ulama Hanafi dengan juga Maliki lah untuk membuat membuat perubatan ataupun makanan lah daripada perubatan lah. Yang pertama, gelenti yang terbentuk daripada proses istialat daripada tulang binatang najis lah, kulit dan juga urat yang digunakan adalah bersih dan halal dimakan menurut pendapat mereka. Yang kedua, sabun yang dibuat melalui proses istialat daripada lemak khinzir ataupun bangkai binatang adalah bersih dan harus digunakan dengan menggunakan prosedur pencucian dulu lah. Yang ketiga, keju yang dihasilkan daripada rening yang didapati daripada bangkai haiwan yang halal dimakan adalah bersih dan harus digunakan setelah melalui proses pencucian lah. Yang keempat, alat solekan yang mengandungi lemak khinzir tidak boleh digunakan kecuali jika telah berlaku proses istialat dan telah berlaku pertukaran air ataupun zatnya. Boleh digunakan untuk alat solekan. Yang kelima, bahan makanan yang mengandungi lemak babi, lemak khinzir lah, sebagai ingredient ataupun kandungannya dengan tidak berubah zatnya seperti terdapat pada setengah keju, minyak, mentega, dadi, biskut, coklat dan aiskrim adalah haram dimakan. Sekiranya tidak berlaku proses istialat tersebut lah. Mungkin itu saja daripada saya. Baik, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada moderator.
Saya ada beberapa soalan di sini. Okey, saya ingin bertanya, apakah perkataan atau maksud istihalah dari segi pandangan ulama? Istialah ini adalah daripada segi apa? Istialah adalah satu proses pencucian bahan ataupun dayak. Okey, pada pendapat ulama pendapat ulama tadi. Pandangan. Okey, perkataan istialah ini adalah satu proses pencucian bahan haram kepada halal melalui daripada proses-proses yang telah disebut oleh saya tadi, daripada kes-kes ataupun syarat-syarat tertentulah dalam proses mencucikan bahan-bahan yang haram tu secara semenjadi ataupun melalui perantaraan perantaraan seperti pencampuran bahan-bahan bahan-bahan lain untuk menghalalkan bahan yang haram tu lah. Ataupun daripada proses yang ketiga, kita dapati daripada aktiviti membakar lah, seperti daging ataupun berlemak, khinzir, lemak haiwan yang tak boleh dimakan, kuku dan sebagainya lah. Dan kita dapati juga istialah ini dapat disimbolkan lah seperti berikut, berkaitan dengan kecucian cuka yang asalnya daripada Arab melalui proses istialah adalah berdasarkan hadis. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga dengan kecucian kulit yang telah disamak menurut hadis juga. Yang ketiga, dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dengan Maliki yang berpegang kepada istialah sepenuhnya dan bukan sebagaimana yang difaham oleh mazhab Syafi'i adalah berdasarkan kias, iaitu sama ada kias kepada kulit yang disamak maupun kias kepada arak yang bertukar menjadi syuka. Itulah maksud istialah. Soalan yang terakhir daripada saya, apakah mazhab yang digunakan bagi fatwa-fatwa istihalah untuk ulama Timur Tengah? Okey, seperti dalam panel yang ketiga tadi kata pasal fatwa-fatwa Timur Tengah. Okey, fatwa-fatwa ulama Timur Tengah menggunakan mazhab Hanafi dan Maliki yang telah saya terangkan yang sebelum ni. Mereka menggunakannya kerana terdapat di negeri mereka populasi non-Muslim lebih ramai berbanding Muslim sendiri. Kerana itulah mereka menggunakan pandangan ulama Hanafi dan juga Maliki dalam proses halal mereka di sana. Dan kita juga tak menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan juga Maliki di Malaysia kerana terdapat berapa canggahan lah daripada syarat-syarat Islam. Itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih kepada panel yang keempat atas jawapan tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Kesimpulannya, perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dan membendung kemelut ini daripada terus menjadi bara. Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita, kemudi itu agama. Peliharalah harta daripada karam di lautan dunia sebelum mengakhiri bicara
majlis kita pada hari ini. Terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri majlis ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.